Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi hari ini Ustazah nak semua orang buka buku teks sains tahun 1 yang ni. Buka muka surat 31 yang kita belajar hari tu. Okey. Jadi Ustazah nak kita sama-sama ulang semula topik manusia ni, dan Ustazah akan minta murid-murid untuk buat latihan. Okey. Jadi macam hari tu kita dah cerita pasal manusia, betul tak? Okey, yang ni kita dah baca sama-sama dalam kelas. Okey. Jadi apa yang kita akan belajar dalam manusia ni? Okey, kan hari tu kita ada belajar pasal deria, betul tak? Okey. Jadi deria. Okey, saya rasa semua orang faham masa saya ajar itu pasal deria. Okey. Jadi bahagian tubuh yang mana yang terlibat dengan deria kita? Okey, contoh kita tengok yang pertama. Deria yang pertama adalah deria pendengaran. Okey, deria pendengaran ni akan melibatkan bahagian tubuh iaitu telinga kita. Dapat ni telinga budak ni. Okey. Selepas tu kita ada deria rasa. Okey, yang kita rasa-rasa makanan kan, tapi tak boleh rasa sebab puasa. Okey. Jadi deria rasa bahagian tubuh mana yang terlibat? Okey. Bahagian tubuh yang terlibat untuk rasa adalah lidah. Okey, lidah kita adalah untuk fungsi dia untuk merasa. Okey, merasa makanan, rasa makanan pahit, manis, semua tu kita guna lidah. Lepas tu kita ada deria. Okey, deria sentuhan. Okey, deria sentuhan kita guna apa? Kita guna tangan kita. Okey, so tangan kita ni adalah untuk deria sentuhan. Okey, dan kemudian kita ada deria penglihatan. Okey, nama deria tu deria penglihatan. Deria penglihatan kita guna bahagian tubuh iaitu mata. Okey, kita gunakan mata untuk melihat. Okey. Dan yang seterusnya kita ada deria bau. Deria bau kita guna apa? Kita guna hidung kita. Okey, kita guna hidung kita untuk deria bau. Okey, ingat semua murid-murid yang nama dia sentuhan, nama dia rasa, pendengaran, penglihatan, bau tu adalah deria. Okey, kita panggil deria. Okey, deria rasa, deria pendengaran, deria penglihatan, deria bau dan deria sentuhan. Tapi bahagian tubuh kita yang kita gunakan untuk deria kita adalah tangan, lidah, telinga, mata dan juga hidung. Okey, yang tu kita panggil bahagian tubuh. Okey. Yang deria tadi yang Ustazah cakap tadi. Okey. Okey. Dan tengok ni dia kata kita dapat membezakan ciri sesuatu objek melalui organ deria. Okey. Jadi dengan organ-organ yang kita cakap tadi, yang ni selain itu kita panggil organ. Okey, organ. Okey, hidung, mulut. So tu adalah organ. Okey. Jadi kita boleh bezakan ciri sesuatu objek melalui organ-organ tadi. Okey, contohnya kita boleh bezakan warna, saiz dan bentuk kalau kita guna organ-organ yang kita cakap tadi. Okey, contohnya warna. Macam Ustazah buat, ingat tak Ustazah buat dekat kelas kan? Macam mana kita nak bezakan warna kalau kita tak dapat melihat? Jadi itulah fungsi mata untuk kita membezakan warna, saiz dan juga bentuk. Okey. Dan seterusnya bunyi. Okey. Jadi kita boleh membezakan bunyi kalau kita ada telinga. Betul tak? Okey, kalau kita ada deria pendengaran kita, jadi kita boleh membezakan bunyi. Sama ada bunyi tu best ke, bunyi tu tak best ke, bunyi tu kuat ke, bunyi tu slow ke. Okey. Jadi bunyi kita dapat membezakan bunyi, ciri bunyi kalau kita ada deria pendengaran ataupun ada organ telinga. Okey. Bau pula. Okey, bau kan tadi hidung, betul tak? Okey. Jadi untuk bau
kita tak boleh bau kalau contoh kita tak ada hidung. Okey, jadi dengan organ hidung, dengan deria bau, kita boleh bezakan bau yang sedap, bau yang wangi, bau yang busuk. Okey, so tu kita boleh bau dengan dengan elok kalau contoh kita ada hidung. Okey. Selepas tu kita ada manis, pahit, masin, masam, tawar. Yang ni deria apa ni? So ini adalah deria rasa tadi, okey? Jadi deria rasa kita ada manis, pahit, masam, masin, okey? Jadi dengan deria-deria ni kita boleh bezakan kalau dengan deria rasa ni kita boleh bezakan rasa-rasa yang ada. Lepas tu dengan deria sentuhan ni, kita boleh bezakan permukaan tu sama ada kasar, permukaan tu licin, lembut ataupun keras. Okey, jadi itulah fungsi organ deria, okey, untuk kita bezakan ciri sesuatu objek. Okey. Okey, muka surat seterusnya, muka surat 34. Okey, yang ni dia nak kita kelaskan. Okey, kita nak kelaskan. Dia kata Hafiz dan Alia berada di gerai buah-buahan. Mereka membeli beberapa jenis buah-buahan. Okey, so dekat sini kita ada buah ciku, buah apple, buah oren, buah kedondong. Okey, jadi mereka menggunakan deria rasa. Deria rasa tadi kita gunakan kita punya lidah, mulut, betul tak? Okey, dan deria penglihatan kita guna mata untuk mengenal pasti ciri buah-buahan tersebut. Okey. Jadi tengok ni, dia kata Hafiz dengan Alia ni digunakan deria rasa dengan deria penglihatan untuk dia bezakan rasa, bezakan bentuk buah-buahan yang dia bagi ni tadi. Contoh kita tengok ciku. Okey, ciku yang mana? Buah ciku. So yang ni buah ciku. Okey, ciku rasa dia apa? So ciku rasa dia manis, betul tak? Okey, bentuk dia macam mana? Tengok ciku, bentuk dia macam mana? Bentuk dia bujur. Okey. Kalau apple pula rasanya manis. Okey. Apple juga bentuk dia bulat. Okey, bulat macam ni, nampak apple. Okey, untuk oren, rasa dia masam. Okey, bentuk dia bulat juga. Okey. Dan kedondong rasa dia masam. Okey. Dan kedondong bentuk dia bujur. Okey. Jadi dia menggunakan deria rasa dan deria bentuk untuk bezakan buah-buah ni tadi. Okey. Okey. So yang ni dia nak kelaskan lah. Dia kelaskan berdasarkan rasanya. Kalau masam buah apa? So kalau masam kita ada buah oren, buah kedondong. Okey. Kalau manis kita ada buah ciku, buah apple. Okey. Okey, yang ni latihan. Latihan yang ni nanti kalau semua orang dah masuk nanti kita cuba buat. Okey. Okey. So yang ni yang kita belajar juga hari tu. Gunakan deria sepenuhnya. Okey, dia kata bekalan elektrik terputus. Linda tidak dapat melihat di dalam gelap. Okey, nampak ni Linda dia tak dapat tengok dalam gelap. Okey. Jadi, namun begitu, dia masih boleh menggunakan deria sentuhan untuk mencari lampu suluk. Okey, bermaknanya kat sini, walaupun gelap, bila gelap maknanya Linda tak boleh melihat. Betul tak? Bila gelap, kita kan tak boleh lihat kan sebab semua dah gelap. Jadi, deria penglihatan tak dapat digunakan. Tapi, untuk Linda cari lampu sulur dekat dalam bilik dia menggunakan deria lain. Okey, deria lain iaitu deria sentuhan. Okey. Okey. Jadi dengan deria sentuhan, Linda boleh mencari lampu sulur walaupun Linda tak dapat menggunakan deria penglihatannya. Okey?
Jadi kalau contoh murid-murid contoh tak ada lampu kan, lampu elektrik tak ada dekat rumah. Okey, tapi waktu tu kita tak boleh menggunakan deria mata lah, deria penglihatan lah. Maknanya kita tak boleh tengok dengan betul. Tapi okey, murid-murid boleh guna tangan. Okey, tangan tu untuk deria sentuhan untuk cari lampu suluk ataupun cari ibu masing-masing ataupun ayah masing-masing. Okey. Okey, jadi maksudnya kat sini deria walaupun satu tak boleh guna, tapi kita boleh guna deria yang lain. Okey, untuk kita manfaatkan. Okey. Dan seterusnya, okey, kita ada, dia kata apabila sesuatu deria tidak berfungsi dengan baik, kamu masih boleh menggunakan deria yang lain untuk memerhati. Okey, maksudnya kalau contoh ada deria yang tak boleh berfungsi dengan baik, kita boleh guna deria yang lain untuk memerhati. Okey. Okey, contohnya apa yang kita boleh guna kalau contoh deria mata kita, deria penglihatan kita tak boleh digunakan dengan baik. Okey, jadi kita boleh guna cermin mata. Sebab tu ada orang pakai cermin mata. Okey, cermin mata ni adalah alat bantu yang digunakan untuk melihat apabila mata tidak dapat melihat dengan jelas. Okey, jadi bila mata kita tak dapat melihat dengan jelas, jadi kita perlu menggunakan cermin mata. Okey, tu untuk deria penglihatan. Okey, kalau deria pendengaran pula, alat bantu pendengaran dapat membantu deria pendengaran yang tidak dapat berfungsi dengan baik. Okey, jadi yang ni adalah alat. Okey, alat untuk bantu pendengaran kalau kita ada masalah pendengaran. Jadi kalau kita ada masalah pendengaran, kita kena beli alat ni. Okey, ataupun doktor akan bagi alat ni sebab nak bagi kita dengar dengan baik kalau contoh kita ada masalah pendengaran. Okey murid-murid. Okey, so kita dah habis untuk topik manusia. Nanti kita akan sambung ke topik yang lain. Jadi Ustazah nak semua orang buka buku ni, Sains tahun 1 ni. Okey, so Ustazah dah suruh buat kan sampai sini, betul? Okey, Ustazah dah suruh buat sampai sini. Okey, jadi yang lebih-lebih ni tinggalkan dulu. Nanti kita akan sama-sama buat dekat sekolah nanti. Bila dah masuk sekolah, kita akan sama-sama buat yang ni. Okey, dan apa yang Ustazah nak semua orang buat adalah semua orang siapkan. Okey, ni adalah kerja rumah. Okey, buku aktiviti Ustazah nak buka muka surat 23. Okey, siapkan muka surat 23 untuk manusia 24. Okey, muka surat 25. Okey, muka surat 26. Okey, muka surat 27 dan 28. Okey, murid-murid cuba buat dulu. Kalau tak faham tak apa, tinggalkan. Nanti bila Ustazah cek, kita akan tengok sama-sama. Okey, jadi ingat start buat muka surat 23 ni. Okey, so nanti naik sekolah Ustazah akan cek dan kita akan tengok sama-sama. Okey, so jangan risau kalau tak boleh buat, tak apa. Okey, kalau tak boleh buat nanti kita bincang sama-sama. Tapi mana yang boleh buat, buat dulu. Okey. Okey, so tu saja daripada Ustazah. Kita jumpa untuk next class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada apa-apa boleh bagi tahu Ustazah, okey, di Google Classroom. Okey. Assalamualaikum.